Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib. Pada suatu hari, terdapat seorang puteri bongsu yang sangat cantik sedang mengemas istana bersama dayang-dayangnya. Pada petang itu, puteri bongsu pergi seorang diri ke sungai di hutan Mahligai untuk membasuh pakaian dan mencuci pinggan, sambil membawa sebuah bakul berisi pakaian basuhan serta sedikit buah-buahan. Arakian, sampailah si Tuan Puteri ke sungai, lalu memanggil kawan-kawannya. Hai kawan-kawan, Puteri sangat merindui kamu semua. Luah puteri bongsu. Kemarilah, Puteri ada bawa sedikit buah-buahan untuk kamu semua. Wah, banyaknya buah-buahan. Kata si kancil sambil melihat buah-buahan yang dibawa. Terima kasih Tuan Puteri. Tuan Puteri sangat baik hati. Si tupai. Bunga melur di tepi kali, harum mewangi di waktu pagi. Sama-sama ku ucapkan kembali, ada rezeki berkongsi lagi. Puteri berpantun. Setelah itu, Puteri memulakan kerjanya sambil menyanyi. Tiba-tiba, Tolong! Tolong! Tuan Puteri, aku terdengar bunyi suara meminta tolong dari arah belakang hutan. kata si kancil dengan cemas. Betul tu Kancil, aku juga mendengarnya. Si tupai sambil menunjukkan arahnya. Wahai rusa, bagaimanakah kau boleh terjerat dengan akar pokok ini? Tanya puteri bongsu sambil menolong si rusa. Aku tidak tahu. Aku hanya berjalan seperti biasa. Tiba-tiba sahaja benda ini tersangkut di tandukku. Jawab rusa. Setelah mereka kembali ke sungai, Puteri menyambung membasuh pakaiannya sehingga selesai. Puteri pulang dulu ya, kawan-kawan. Hari sudah menjelang senja. Ujar puteri bongsu kepada kawan-kawannya. Selamat jalan dan jaga diri semua. Jumpa lagi. Puteri bongsu. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan Puteri. Haiwan-haiwan. Beberapa hari kemudian, kerajaan Mahligai dikemparkan dengan kehadiran seekor buaya berwarna putih di sungai Mahligai. Masa manis buah cermai, terletaknya buah di dalam raga. Buaya berlega di sungai Mahligai, mohon puteri kekal berjaga-jaga. Pantun dayang-dayang kepada puteri bongsu. Keesokan harinya, puteri bongsu berusaha untuk mencari jalan untuk berkomunikasi dengan sang buaya yang bernama si putih. Wahai si putih, apakah hajat kau datang kemari? Tanya puteri bongsu. Dari bukit turun ke lurah, air mengalir, sungai menyeberang. Jangan kau datang membawa marah, kami di sini hanya menumpang. Puteri berpantun. Terlalu banyak sampah sarap di dalam sungai ini. Aku dan kawan-kawanku tidak boleh menerusi sungai untuk pulang ke tempat tinggalku. Si putih. Bukan itu sahaja, pantai indah dilanda ombak, bintang di langit hilang seri. Banjir besar sudah berarak, kerajaan Mahligai menanti hari. Balas sang buaya. Puteri bongsu segera pulang ke kerajaannya untuk menyampaikan pesanan si putih dan memutuskan mengadakan gotong royong di hutan Mahligai. Hujan lebat di waktu pagi, bunga melati indah berkembang. Jika sungai kita cemari lagi, bencana banjir pasti datang. Puteri berpantun.
Gunung tinggi, airnya jernih. Di celah batu, air mengalir. Kita bersama usaha gigih jaga sungai agar tidak banjir. Balas Pat Soman. Suasana Sungai Mahligai kembali bersih dan cantik telah menggembirakan haiwan-haiwan lain. Si Putih mengucapkan terima kasih kepada Puteri Bongsu, lalu pulang ke sungai bersama kawan-kawannya dengan tenang. Pengajaran dalam cerita Puteri Bongsu ialah yang pertama, menjaga alam sekitar. Si Putih memberikan amaran tentang bencana banjir yang akan terjadi jika sungai terus dicemari. Pengajaran ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar untuk mencegah kerosakan alam yang lebih besar. Yang kedua, keberanian dan inisiatif. Puteri Bongsu dengan beraninya mengambil inisiatif untuk membantu kerajaannya, walaupun menghadapi ketakutan orang ramai terhadap buaya. Ini menunjukkan nilai keberanian dan tanggungjawab dalam menghadapi situasi yang mencabar. Dan akhir sekali, yang ketiga, kerjasama dalam komuniti. Puteri Bongsu meminta bantuan penduduk kerajaannya untuk membersihkan sungai. Ini mengajarkan bahawa melalui kerjasama, komuniti dapat mengatasi cabaran bersama-sama dan mencapai kebaikan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Roziah binti Ramli selaku pensyarah bagi subjek Pengantar Kesusasteraan Melayu BMMB 3193. Baiklah, pada kali ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Ainun Nadirah binti Muhammad Azmi dan rakan-rakan saya, Nur Syazfira binti Syamsuri dan Nur Damia binti Ahmad Nasri ingin merungkai mengenai penghasilan buku cerita rakyat kanak-kanak yang bertajuk Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib. Baiklah, pada slide yang pertama ini, saya akan menceritakan mengenai buku cerita Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib. Jadi, di sini merupakan pengenalan bagi cerita tersebut. Baiklah, watak utama bagi buku cerita ini ialah Puteri Bongsu. Jadi, Puteri Bongsu sangat terkenal dengan sikap yang penyayang dan baik hati. Hal ini kerana Puteri Bongsu telah menunjukkan sikapnya yang menyayangi haiwan-haiwan di hutan Mahligai. Seterusnya, latar belakang yang digunakan dalam cerita rakyat ini juga telah menggunakan latar belakang Sungai Mahligai yang merupakan kawasan yang indah dalam kerajaan Mahligai. Seterusnya, cerita ini adalah sebuah kisah rakyat yang mengandungi nilai teladan seperti kejujuran dan keberanian. Dalam buku cerita ini juga, klimaksnya telah menyentuh mengenai kehadiran buaya ajaib iaitu si Putih yang membawa mesej penting kepada Tuan Puteri. Baiklah, berikut merupakan pengenalan cerita secara kasar. Seterusnya, kita pergi pula kepada sinopsis buku cerita Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib. Cerita Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib mengisahkan tentang Puteri Bongsu yang baik hati dan suka menolong haiwan-haiwan di hutan. Suatu hari, dia bertemu dengan seekor buaya putih ajaib yang bernama Si Putih, yang telah memberi amaran tentang bahaya banjir akibat pencemaran sungai. Puteri Bongsu segera mengambil inisiatif untuk mengadakan gotong royong bagi membersihkan sungai bersama penduduk kerajaan. Oleh kerana berkat usaha mereka, sungai menjadi bersih dan Si Putih bersama haiwan lain dapat hidup dengan aman. Seterusnya, tema bagi buku cerita ini telah mengisahkan mengenai
penjagaan alam sekitar. Cerita ini menekankan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar untuk mengelakkan bencana alam seperti banjir. Sebagai contoh, dalam cerita ini, si putih iaitu merupakan buaya ajaib telah memberi amaran kepada penduduk kerajaan bahawa banjir besar akan melanda sekiranya penduduk terus mencemari sungai Mahligai. Baiklah, dalam penghasilan buku cerita Puteri Bongsu dan Buaya Ajaib telah menekankan mengenai elemen prosa tradisional. Prosa tradisional yang terkandung dalam buku cerita ini, yang pertama ialah gaya bahasa yang sopan dan santun. Dalam prosa tradisional, penggunaan bahasa yang lembut dan penuh adab adalah ciri utama. Hal ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang menghargai kesopanan, terutamanya dalam interaksi antara watak, seperti puteri bongsu dan haiwan-haiwan lain. Bahasa yang sopan dapat membantu mewujudkan suasana yang harmoni dan saling menghormati. Seterusnya ialah penggunaan bahasa klasik turut ditekankan dalam buku cerita ini. Elemen-elemen bahasa tradisional dapat membantu menjaga warisan budaya. Apabila cerita seperti Puteri, Bongsu dan Buaya Ajaib disampaikan dengan gaya bahasa yang klasik, ia tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pendidikan tentang asal-usul dan tradisi. Sebagai contoh, dalam buku cerita ini telah menekankan prosa klasik. Klasik yang digunakan dalam buku cerita ini ialah arakian. Baiklah, seterusnya ilustrasi dan visual. Yang pertama, babak Puteri Bongsu di istana bersama dayang-dayang. Ilustrasi menggambarkan Puteri Bongsu yang berada dalam istana dengan pakaian tradisional berwarna cerah seperti kuning yang mencerminkan kelembutan dan sifatnya yang penyayang. Visual tambahan, dayang-dayang mengelilingi puteri sambil membantunya mengemas istana. Latar istana dengan corak tradisional berwarna keemasan atau pastel dengan elemen seperti tingkap kayu. Yang kedua, babak di Sungai Mahligai. Puteri Bongsu berinteraksi dengan haiwan-haiwan. Ilustrasi, Puteri Bongsu duduk atau berdiri di tepi sungai dengan wajah mesra dikelilingi oleh haiwan-haiwan kecil seperti kancil, tupai dan monyet. Warna menggunakan warna hijau yang subur untuk hutan, biru lembut untuk air sungai dan warna-warni ceria untuk haiwan-haiwan. Visual tambahan, detail buah-buahan di dalam bakul puteri untuk menggambarkan kebaikannya serta ekspresi haiwan yang berterima kasih. Yang ketiga, babak pertemuan dengan buaya putih ajaib si putih. Ilustrasi, lukiskan Puteri Bongsu yang tenang tetapi sedikit berhati-hati ketika berhadapan dengan si putih di tepi sungai. Warna, gunakan warna putih yang bersih untuk si putih agar nampak menonjol sebagai haiwan ajaib. Sertakan warna air sungai yang biru dengan refleksi cahaya untuk suasana ajaib. Visual tambahan, ekspresi lembut tetapi misteri pada wajah si putih untuk memberi gambaran bahawa ia bukan buaya biasa. Seterusnya, elemen interaktif. Yang pertama, menggalakkan pemikiran kritis dan reflektif. Soalan yang ditanyakan oleh watak utama seperti, bagaimanakah kamu boleh terjerat wahai rusa? Mendorong kanak-kanak untuk memikirkan sebab dan akibat dalam sesuatu situasi. Dialog ini membantu mereka menghubungkan tindakan dengan hasil. Seterusnya, mengembangkan pemikiran kritis mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang emosi dan perasaan. Contohnya, apabila Puteri Bongsu bertanya kepada haiwan, apakah yang berlaku? Ini membolehkan kanak-kanak memahami emosi watak-watak dalam cerita. Dialog seperti ini mengajar mereka untuk mengakui dan memahami perasaan orang lain, seperti perasaan cemas dan bimbang.
Yang ketiga, menekankan nilai-nilai moral melalui dialog yang menimbulkan kesedaran. Ayat seperti, kita perlu menjaga sungai agar tidak banjir, memberi kesedaran tentang penjagaan alam sekitar. Kanak-kanak didorong untuk memikirkan jawapan yang berkaitan dengan nilai moral, seperti keperluan menjaga alam demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Yang keempat, membantu perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi. Dialog pertanyaan membantu kanak-kanak memahami struktur soalan dan menjawabnya dengan tepat. Ini mengembangkan kemahiran bahasa mereka, menjadikan mereka lebih peka terhadap intonasi dan struktur ayat dalam komunikasi seharian. Kita beralih pula kepada penggunaan teknologi. Yang pertama, penggunaan perisian menulis dan reka bentuk. Menggunakan perisian seperti Google Docs atau Words untuk menulis dan menyusun teks cerita dengan kemas. Manakala bagi ilustrasi dan reka bentuk, menggunakan perisian seperti Canva bagi mencipta gambar dan hiasan dalam cerita tersebut. Yang kedua, penggunaan teknologi penerbitan bagi menghasilkan versi digital atau cetakan cerita. Teknologi penerbitan seperti PDF Creator atau software desktop publishing DTP mungkin digunakan. Aplikasi ini membantu menjadikan cerita lebih mudah dibaca dan disampaikan dalam bentuk yang menarik. Akhir sekali, penggunaan media sosial atau platform digital untuk penyebaran. Cerita ini dikongsi di platform digital seperti media sosial iaitu YouTube dan AnyFlip. Aplikasi ini menunjukkan penggunaan teknologi untuk penyebaran karya secara lebih meluas kepada pembaca, terutamanya kanak-kanak. Seterusnya, kita lihat pula integrasi pantun. Pantun ialah sejenis puisi tradisional dalam kesusasteraan Melayu yang mempunyai bentuk yang tersendiri dan biasanya digunakan untuk menyampaikan pesanan, nasihat ataupun perasaan manusia secara berlapis-berlapis. Pantun biasanya terdiri daripada 4 baris dengan 2 barisan pertama yang disebut sebagai pembayang. Manakala 2 barisan terakhir pula ialah sebagai isinya. Kebiasaannya, rima pantun ialah berpola AB, AB. Kita lihat contoh pantun yang pertama. Bunga melur di tepi kali, harum mewangi di waktu pagi. Sama-sama ku ucapkan kembali, ada rezeki berkongsi lagi. 2 barisan yang pertama ini bermaksud bunga melur yang tumbuh di tepi kali menggambarkan keindahan alam yang menyegarkan, di mana harumannya dapat dirasakan pada waktu pagi. Hal ini telah melambangkan sesuatu yang baik dan memberikan manfaat seperti kebaikan atau rezeki yang datang dalam hidup kita. Manakala 2 barisan terakhir pula yang bermaksud, barisan ini telah menggambarkan rasanya berterima kasih dan keinginan untuk saling berbagi. Ia menunjukkan bahawa apabila seseorang itu menerima kebaikan atau rezeki, mereka juga ingin membalasnya dan berbagi dengan orang lain. Hal ini telah mencerminkan sikap bersyukurnya dan kebersamaan dalam kehidupan. Contoh kedua pula ialah masam manis buah cermai, terletaknya buah di dalam raga. Buaya berlegar di sungai Mahligai, mohon puteri kekal berjaga-jaga. 2 barisan pertama ini menunjukkan adanya 2 sisi dalam sesuatu perkara. Kadang-kadang kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, iaitu masam. Namun, di baliknya ada juga kebaikan ataupun manfaat, iaitu kemanisan. Pula, disimpannya dengan hati-hati, iaitu melambangkan sesuatu yang berharga ataupun perlu dijaga.
Dua barisan terakhir pula yang bermaksud puteri kekal berjaga-jaga, iaitu barisan ini memberi peringatan bahawa meskipun keadaan kelihatan aman, iaitu Sungai Mahligai yang indah, ada pula bahaya yang tersembunyi. Puteri di sini mungkin merujuk kepada seseorang yang dihormati ataupun dijaga, dan nasihat agar sentiasa berhati-hati serta waspada terhadap bahaya yang mungkin datang tanpa disangka. Contoh yang ketiga, dari bukit turun ke lurah, air mengalir, sungai menyeberang. Jangan kau datang membawa marah, kami di sini hanya menumpang. Dua baris awal ini telah menggambarkan perjalanan ataupun pergerakan dari tempat yang tinggi iaitu bukit ke tempat yang lebih rendah iaitu lurah, dan air yang mengalir melalui sungai yang menyeberang. Ini boleh diertikan sebagai simbol peralihan ataupun perjalanan kehidupan yang mungkin penuh dengan cabaran dan liku-liku, namun tetap mengalirnya dengan tenang dan berterusan. Justru dua baris terakhir bermaksud baris ini memberikan nasihat agar tidak datang dengan perasaan marah ataupun dendam. Itu menunjukkan bahawa mereka yang berada di situ atau yang sedang berbicara hanya sementara ataupun bergantung pada tempat tersebut dan juga tidak berniat untuk mengganggu atau menyebabkan masalah. Hal ini boleh diertikan sebagai permintaan untuk memahami bahawa mereka tidak mahu mencetuskan konflik dan hanya ingin hidup dengan aman. Contoh yang keempat pula ialah pantai indah dilanda ombak, bintang di langit hilang seri. Banjir besar sudah berarak, kerajaan Mahligai menanti hari. Dua baris awal ini menggambarkan sesuatu yang pada asalnya kelihatan tenang dan indah, tetapi kemudian terganggu atau hilang keseimbangannya. Ini boleh merujuk kepada situasi yang pada awalnya baik ataupun stabil, tetapi tiba-tiba berlakunya perubahan yang menyebabkan ketidakselesaan ataupun kekecewaan. Dua baris yang terakhir pula menggambarkan keadaan yang semakin buruk iaitu banjir besar ataupun berarak yang mungkin membawa kesulitan ataupun masalah besar. Hal ini mungkin merujuk kepada pihak berkuasa ataupun mereka yang berkuasa iaitu kerajaan yang sedang menanti masa yang akan datang yang mungkin penuh dengan ketidakpastian ataupun krisis yang perlu dihadapi. Yang kelima pula ialah hujan lebat di waktu pagi, bunga melati indah berkembang. Jika sungai kita cemari lagi, bencana banjir pasti datang. Dua baris pertama ini menggambarkan suasana pagi yang tenang dan indah. Hujan lebat menunjukkan keadaan yang membawa perubahan, sementara bunga melati yang indah berkembang melambangkan kecantikan alam yang terpelihara. Dua baris yang terakhir pula menggambarkan atau memberikan amaran tentang akibat jika kita terus mencemari sungai dengan sampah ataupun polusi. Sungai yang tercemar akan menyebabkan bencana alam seperti banjir yang terjadi apabila aliran sungai terhalang atau sistem saliran terganggu akibat pencemaran. Dan contoh yang terakhir pula ialah gunung tinggi airnya jernih, di celah batu air mengalir. Kita bersama usaha gigih jaga sungai agar tidak banjir. Dua baris pertama ini menggambarkan keindahan alam semula jadi di mana air yang jernih mengalir dengan tenang dari gunung tinggi melalui celah-celah batu yang melambangkan keharmonian dan keseimbangan alam yang terjaga dengan baik. Manakala dua baris yang terakhir pula menyeru kepada usaha bersama untuk menjaga sungai dan alam sekitar agar tidak tercemar.
Dengan usaha yang gigih dan kerjasama ini, kita bolehlah mencegah banjir dan memastikan sungai tetap bersih serta selamat untuk generasi akan datang. Dan kita lihat pula aspek bahasa dan gaya penyampaian. Kami menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh kanak-kanak dengan laras yang ceria dan bertenaga. Contohnya pada gambar pertama, iaitu pada ayat, pada suatu hari terdapat seorang puteri bongsu yang sangat cantik sedang mengemas istana bersama dayang-dayangnya. Dan gambar yang kedua pula ialah dialog yang sangat mudah iaitu, hai kawan-kawan, puteri sangat merindui kamu semua. Luah puteri bongsu. Kemarilah, puteri ada bawa sedikit buah-buahan untuk kamu semua. Kami menggunakan dialog yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Dan aspek yang terakhir sekali, itu pengajaran cerita puteri bongsu. Yang pertama, menjaga alam sekitar. Si putih memberikan amaran tentang bencana banjir yang akan terjadi jika sungai terus dicemari. Pengajaran ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar untuk mencegah kerosakan alam yang lebih besar. Yang kedua, keberanian dan inisiatif. Puteri bongsu dengan berani mengambil inisiatif untuk membantu kerajaannya, walaupun menghadapi ketakutan orang ramai terhadap buaya. Ini menunjukkan nilai keberanian dan tanggungjawab dalam menghadapi situasi yang sebenar. Dan yang ketiga, kerjasama dalam komuniti. Puteri bongsu meminta bantuan penduduk kerajaannya untuk membersihkan sungai. Ini mengajarkan bahawa melalui kerjasama, komuniti dapat mengatasi cabaran bersama-sama dan mencapai kebaikan yang lebih besar. Itu sahaja aspek-aspek yang dapat dikongsikan dalam buku cerita kanak-kanak ini. Sekian, terima kasih.